Tumpuan berita ini bukan sahaja pembukaan Selat Hormuz. Tumpuannya adalah perkara lain dan ia lebih serius. Rejim Iran telah terlibat dalam perebutan kuasa secara terbuka dengan pengawal revolusi Islam mara ke pusat kuasa, manakala tentera laut Amerika Syarikat terus memberi tekanan secara langsung di titik paling sensitif dalam krisis ini. Kenapa perkara ini sangat penting? Kerana rejim seperti ini bertahan atas 3 tonggak utama, iaitu ketakutan, kawalan dan imej perpaduan. Jika penawar revolusi Islam semakin berkuasa di tengah-tengah krisis, itu bermakna mereka merasakan sistem awam telah gagal. Jika menteri luar terpaksa memberi isyarat pembukaan di Hormuz, sementara golongan konservatif bertindak balas dengan kemarahan, itu bermakna perpecahan itu sudah pun keluar dari belakang tabir. Pada 18 April 2026 ini, apa yang terpampang di hadapan dunia ialah sebuah rejim Islam yang berpecah, ditekan dari luar dan dihimpit dari dalam. Soalan utama bukan lagi sama ada Iran akan berunding. Soalan sekarang ialah siapa sebenarnya yang berkuasa sepenuhnya. Apa yang berlaku secara praktikalnya adalah satu siri peristiwa yang mendedahkan kekacauan ini. Pada hari Jumaat, 17 April, Menteri Luar Abbas Araghchi mengumumkan bahawa laluan kapal dagang di Selat Hormuz dibuka. Namun, pada masa yang sama, Amerika Syarikat menekalkan sekatan dan amaran tentera laut mengenai risiko sebenar di rantau itu. Maksudnya, kerajaan Iran bercakap tentang pembukaan, tetapi kuasa yang terus menentukan nada keselamatan maritim adalah Amerika. Ini mencetuskan kejutan dalam sistem Iran sendiri kerana tindakan itu dianggap oleh golongan keras rejim sebagai pengunduran, kelemahan dan konsesi ketika sedang berperang. Di sinilah terletaknya intipati. Yang muncul di tengah-tengah krisis bukan sahaja Menteri Luar Negeri atau Presiden Iran. Yang semakin menonjol ialah pengawal revolusi Islam. Reuters telah melaporkan pada bulan Mac bahawa pengawal telah mengambil peranan yang lebih penting dalam membuat keputusan perang, memperketatkan pendirian rejim dan memperluaskan pengaruh mereka ke atas keselamatan dalaman, strategi ketenteraan dan kepimpinan politik. Beberapa hari kemudian, Reuters sendiri menunjukkan bahawa perpecahan antara kumpulan radikal dan pihak yang lebih pragmatik menjadi lebih ketara dalam kepimpinan Iran. Dalam bahasa yang mudah, rejim itu tidak lagi bertindak sebagai satu blok yang tertutup. Dan apabila pengawal mula berkuasa lebih daripada struktur awam, situasi itu kelihatan seperti rampasan kuasa dalaman. Siapakah watak utama dalam pergolakan ini? Di satu pihak, Abbas Araghchi yang menjadi wajah utama dalam usaha meredakan ketegangan di Hormuz. Di pihak satu lagi, pengawal revolusi Islam yang mewakili kumpulan paling keras, paling bersenjata dan paling bersedia untuk menukar perang luar kepada kawalan penuh di dalam Iran. Dan di tengah-tengah semua ini, Amerika Syarikat. Dengan Donald Trump meningkatkan tekanan politik dan tentera laut Amerika mengekalkan kehadiran tentera serta sekatan di rantau itu, hasilnya amat memusnahkan bagi rejim tersebut. Sektor diplomatik berkata satu perkara, pihak tentera bertindak balas dengan cara lain dan seluruh dunia mula melihat kekacauan yang sebelum ini tersembunyi di belakang tabir. Di mana kekacauan ini paling ketara? Di 3 medan. Pertama, di Tehran, di mana perebutan kuasa menjadi jelas. Kedua, di Hormuz, kerana selat itu menjadi bukti bahawa rejim tidak lagi mampu menggunakan ancaman utamanya tanpa menghadapi tindak balas segera. Ketiga, dalam rundingan yang diantarai Pakistan yang masih dikelilingi ketegangan tanpa sebarang persetujuan dicapai dan dengan perbezaan besar mengenai program nuklear. Apabila sesuatu rejim memasuki meja rundingan tanpa perpaduan dalaman, ia bukan berunding kerana kekuatan tetapi kerana tekanan. Dan itulah yang sedang berlaku sekarang. Bagaimana tentera laut Amerika Syarikat menjerumuskan rejim Islam ke dalam kekacauan? Ia bukan hanya melalui kapal atau sekatan. Ini kerana tekanan tentera laut Amerika mengganggu ruang gerak Iran tepat pada titik di mana rejim itu paling suka mempamerkan kuasa. Selat Hormuz sentiasa digunakan oleh Teheran sebagai senjata politik, ekonomi dan psikologi. Tetapi kini laluan itu telah dibuka semula sebahagiannya di bawah tekanan. Kapal-kapal telah mula mencuba menyeberang semula. Namun begitu risikonya masih kekal tinggi sehingga pelayaran antarabangsa sendiri terus mencari jaminan keselamatan. Ini meruntuhkan imej kawalan mutlak yang cuba dijual oleh rejim tersebut. Dan apabila imej itu runtuh, perebutan dalaman menjadi lebih teruk kerana setiap puak mula mencari siapa yang patut dipersalahkan atas kemunduran itu. Kenapa perkara ini sangat penting?
Kerana rejim seperti ini bertahan atas 3 tonggak: ketakutan, kawalan dan penampilan perpaduan. Jika pengawal revolusi Islam semakin berkuasa di tengah-tengah krisis, itu kerana mereka merasakan sistem sivil telah gagal. Jika Menteri Luar terpaksa memberi isyarat bahawa laluan di Hormuz akan dibuka semula sementara golongan garis keras bertindak balas dengan kemarahan, itu kerana perpecahan itu sudah pun keluar dari belakang tabir. Dan jika Amerika Syarikat mengekalkan tekanan ketenteraan dan diplomatik pada masa yang sama, hasilnya ialah suasana yang menyesakkan di mana rejim bercakap dengan suara yang berbeza, menghantar isyarat yang bercanggah dan kehilangan perpaduan pada saat yang paling berbahaya. Kekacauan tidak bermula apabila semuanya runtuh sepenuhnya. Kekacauan bermula apabila kepimpinan menjadi perebutan. Akhirnya, Iran bukan sahaja sedang menghadapi krisis luar, ia sedang mengalami perebutan hala tuju dalam rejim itu sendiri.